Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Korang macam mana? Sehat? Aku harap korang semua berada dalam keadaan sehat. Kalau korang sehat, please like the video. Kalau korang kurang sehat, ada sakit ke, demam ke apa, please thumbs down. Alright, so aku tahu beberapa ramai yang sakit, beberapa ramai yang sehat. Dan aku akan berdoa untuk korang, bagi mereka yang kurang sehat, supaya kita sama-sama sehat, dapat berhari raya walaupun berjauhan. Ada yang tak dapat balik kampung, ada yang tak dapat buat tu semua. But yeah, again, benda tu semua dugaan kita, ujian kita. Tuan nak tengok macam mana kita react dengan benda-benda macam ni. Adakah kita akan memaki sesetengah pihak, ataupun kita akan terima redha dan sebagainya. Itu semua adalah ketentuan Allah. Allah dah tentukan benda ni dah. Dia dah set benda ni awal untuk tengok, nak uji dia punya umat macam mana kita react, right? Adakah kita akan react cara Rasulullah, ataupun kita akan react cara musuh Rasulullah. Sebab segala apa yang berlaku pada hari ini, pada bulan ini, adalah di dalam bulan yang mulia, bulan yang dirahmati, yang diberkati. Jadi segala tindakan yang kita lakukan akan mencerminkan individu itu sendiri. Alright, cukup untuk ceramah pada hari ini. Hari ini aku nak bercerita pasal the Queen of England lagi sekali. So, dulu aku dah buat pasal Queen. Apabila Queen mati, apakah yang akan terjadi? Apakah benda-benda protokol dan sebagainya. Memang mendapat sambutan yang sangat-sangat mantap, sangat-sangat gila lah. Orang suka gila video tu. Tak kurang juga bagi mereka yang tak suka video tu pun ada juga. Banyak juga yang benci aku buat video-video tu, sebab kata apalah, itulah, inilah, kenapa buat pasal kutu-kutuan Firaun lah, apa benda lah, macam-macam. Dan aku percaya pada hari ini, pada komen pada kali ini juga, korang tengok kat bawah tu, mesti ada je yang maki aku, yang mencarut kat aku, yang akan kata apalah, itu kutuan Firaun lah, apalah, kenapa kita nak sibuk cerita pasal dia lah, apa dan sebagainya. Kenapa tak buat cerita pasal tu? Kenapa tak buat cerita pasal ni? Kenapa nak buat cerita pasal orang ni? Mesti ada je masalah je. Tetapi di manakah kalian apabila aku membuat cerita pasal Nabi? Di manakah kalian ketika aku membuat cerita pasal agama dan sebagainya? View aku 2,000, 3,000, 4,000 je, tak lebih pada 5,000 pun ada bila aku buat cerita pasal agama. Di manakah korang? Jadi korang jangan nak sembang lebih, pergi kedai membeli cincau, korang sambung sendiri. So, bila cakap pasal Queen ni, kita selalu ingat Queen ni seorang yang macam the Queen lah kan. Queen of England memang macam-macam, segala benda di bawah tangan dia. Dia tu memerintah banyak gila kot kawasan tanah jajahan. Macam-macam benda dia boleh buat. Dia boleh lancar perang dan sebagainya. Itu semua aku tak cerita pada hari ni. Tapi pada hari ni aku nak cerita pasal apakah benda yang dia tidak boleh buat mengikut undang-undang. Undang-undang diraja British, undang-undang keluarga diraja ini telah setkan undang-undang beberapa peraturan yang telah ditentukan untuk Queen ataupun keluarga je tak boleh buat apa. Dia dah set awal-awal lah. So hari ni aku nak bincang dengan korang, aku nak share dengan korang benda-benda yang Queen tidak boleh buat. Let's dive into it. Yang pertama guys, Queen tidak boleh ada apa-apa pendapat tentang politik. Yes, political opinion, political views hanyalah untuk Queen semata-mata. Dia tidak boleh menyuarakan pendapat itu terhadap umum. Kepada umum dia tak boleh bercakap, dia tak boleh nak publicly luahkan perasaan dia, sama ada dia suka ataupun tidak suka sesebuah parti politik di dalam UK ataupun di luar England dan sebagainya. Even masalah politik dunia ini, dia tidak boleh ada say. Dia tak boleh nak mengeluarkan kata-kata dia sebagai satu opinion dia. Macam kita semua rakyat biasa ni boleh keluar, boleh bercakap, boleh memberi pandangan, pendapat dan sebagainya, walaupun kadang-kadang tu kena tangkap polis lah, boleh semua tu, but yeah, again, you can. Alright, tiada undang-undang yang mengatakan kita tidak boleh. Tetapi undang-undang keluarga diraja Britain terang-terang mengatakan bahawa Queen and the higher rank of the monarchy tidak boleh mengeluarkan statement tentang pendapat political mereka. Ada yang mengatakan bahawa itu juga adalah kuasa terbesar untuk terus berahsia tentang apa yang dirasakan tentang political view itu, kerana itulah yang membantu kerajaan monarki British ketika zaman Raja Son dulu, di mana pada ketika itu dekat Europe banyak negara-negara Eropah yang kehilangan kuasa diraja dan sebagainya, tetapi tidak pada British, tidak kepada England. Institusi monarki diorang kekal utuh dan teguh kerana ini, kerana apa yang mereka ada, mereka dapat, mereka tidak keluarkan secara publik, dan itu yang membuatkan mereka itu terus elegan di mata pemerintah-pemerintah lain. Yang kedua guys, undang-undang yang telah ditetapkan oleh keluarga monarki British ni adalah tidak boleh menyentuh. Keluarga ini, terutamanya Queen, tidak boleh disentuh oleh orang awam. Ya, orang awam tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menyentuh, dan juga sebaliknya, Queen juga tidak boleh sewenang-wenang untuk menyentuh orang awam, orang-orang marhen ni, tak boleh. So undang-undang itu telah ditulis daripada zaman Queen Victoria dulu, daripada lama lah, berkurun-kurun ratusan tahun lah. Undang-undang itu telah diwujudkan di dalam peraturan keluarga monarki British ini. Tetapi itu tidak bermakna Queen tak pernah salam ataupun tak pernah bertepuk tanpa dengan orang lain. Ada di pelbagai occasion di mana Queen bersentuhan dengan commoners ataupun orang awam ini. Tetapi itu adalah inisiatif Queen sendiri
jadi Queen sendiri yang akan hulur tangan ataupun Queen sendiri yang akan pegang bahu dan sebagainya. Tapi untuk orang awam hulur tangan dan Queen, jika Queen tak nak salam, itu memang peraturan dia, memang orang faham, itu bukan sombong dan sebagainya lah. Memang dari dulu lagi memang benda itu dah terjadi. It's up to the Queen to break her own laws. Dan ketiga, Queen tidak dibenarkan untuk mengadakan small talk ataupun bercakap-cakap kosong ataupun berbual ketika majlis makan malam bersama Queen dan sebagainya. Ketika dinner di dining table dan sebagainya, Queen bermula dengan memberi ucapan kepada awam dan sebagainya, dan untuk bercakap dengan orang tepi kiri kanan dia kena ada protokol. Yang pertama, dia kena bercakap dengan orang yang belah kanan dahulu, kanan dia, dan kemudian barulah dia boleh berkata ataupun bercakap dengan orang yang sebelah kiri dia. Ada satu ketika Lewis Hamilton, pemandu F1 tu, masa dia dapat gelaran Sir tu, dia berada di sebelah kiri Queen dan dia cuba untuk berkata-kata ataupun bercakap dengan Queen. And she was to my right, and I started to talk to her, and she was like, she's like, no, you speak that way first, and I'll speak this way, and I'll come back to you. Tetapi Queen tu cakap, you cakap the other way side first, dan I cakap belah sini, dan kemudian baru kita cakap. Itu cara dia bercakap. Memang tak boleh semena-mena je untuk Queen tu bercakap suka-suka hati nak kiri kanan ke apa, memang tak boleh. Dia kena ada peraturan dan protokol yang telah ditetapkan untuk Queen ikut. Yang seterusnya, Queen tidak dibenarkan untuk menandatangani apa-apa form of autograph. Dan undang-undang ini bukan hanya untuk Queen saja, malah untuk seluruh keluarga diraja. Mereka tidak boleh bagi autograph, sign apa signature dekat orang awam atau peminat mereka. Kalau korang tahu, mereka ni memang sering diperhatikan, memang sering ada peminat dan sebagainya. Tetapi itulah yang mereka tidak boleh buat. Tak boleh ada sign autograph dan sebagainya. Ini kerana pihak monarki, pihak kerajaan sangat takut jika mereka menyalahgunakan signature keluarga diraja ini. Seterusnya, di dalam list benda yang Queen tidak boleh buat adalah menamakan anak. Ya, betul. Queen tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menamakan anak-anak dia. Queen Elizabeth II ada 4 orang anak dan dia tidak boleh suka-suka hati letak nama. Ini kerana peraturan keluarga monarki British ini, mereka perlu meletakkan nama yang sesuai mengikut salah silah keturunan dan untuk pay respect kepada ahli keluarga yang terdahulu, dan mereka akan letak nama yang telah mati itu kepada nama anak-anak ni lah. So dia tak boleh suka-suka hati nak letak nama dan sebagainya. Dan itulah kekurangannya apabila kau ada anak dan sebagainya, kau tak boleh namakan anak kau suka hati. Walhal benda tu adalah benda yang paling best untuk sesebuah keluarga ataupun seseorang parent, seorang mak atau bapa itu untuk menamakan anak mereka sendiri. Tapi itulah price yang perlu dibayar oleh Queen Elizabeth II ataupun King yang akan datang. Mereka tidak boleh suka-suka meletakkan nama anak mereka. Next, benda yang Queen ataupun King yang akan datang tidak boleh buat adalah PDA, Public Display of Affection. Mereka tidak boleh publicly tunjuk dia punya affection terhadap mereka punya pasangan hidup. Yes, macam Queen Elizabeth, dia tak boleh publicly cium ataupun peluk ataupun tunjukkan rasa sayang kasih dia kepada husband dia. Dan rules ini bukan hanya termaktub kepada Queen saja, malah kepada keseluruhan keluarga diraja Britain. Tapi yes, kita faham rules ini dicipta ratusan tahun yang dulu, okay, daripada zaman-zaman King, Queen Edward, apa, all those years lah. Jadi semakin hari semakin modern kita tengok, rules ni telah di-break ataupun telah dilanggar oleh ahli keluarga ini beberapa kali, terutamanya pada majlis-majlis yang special seperti majlis hari perkahwinan mereka. Yang keenam, rules yang Queen tidak boleh buat ataupun ahli keluarga perempuan di dalam keluarga ini tidak boleh buat adalah duduk silang kaki. Cross the leg tu, kalau kita duduk, kita silang kaki tu, ahli keluarga wanita di dalam keluarga monarki British ini, mereka tidak boleh duduk silang kaki. Itu adalah rules yang telah dicipta ataupun telah dibuat oleh nenek moyang mereka dalam keturunan ini sejak ratusan tahun yang dulu. Perempuan duduk tidak boleh cross leg. Apa yang mereka perlu buat adalah rapatkan kaki dan juga selankan, sandingkan sikit macam tu. Itulah cara etiket perempuan British duduk. Dan seterusnya, Queen tidak boleh ada nickname. Ya, keluarga ini, terutamanya Queen Elizabeth II, tidak boleh ada nickname untuk dipanggil di khalayak ramai. Maksudnya di publicly, mereka tidak boleh menggunakan nickname untuk panggil ahli keluarga mereka. Contohnya macam mereka nak panggil Prince Harry ke apa kan, mereka tidak panggil Harry, hey, diorang tak boleh panggil macam tu. Mereka kena panggil nama penuh masing-masing. Ini juga berlaku kepada ayah dan juga anak. Macam Prince Charles nak panggil Queen Elizabeth, dia tak boleh panggil nama nickname macam mami ke mom ke, tak ada. Dia sama ada panggil nama full name
nickname ataupun Royal Highness. Dia punya nama panggilan gelaran dia lah. So inilah yang mereka gunakan undang-undang macam ni, yang mereka tidak boleh ada nickname untuk digunakan secara public. Ingat, public ya, kalau kat rumah tu, kat bilik ke apa benda ke, nak panggil ayang, abang, sayang ke bibi ke, itu lain cerita lah. Aku cerita kat sekarang ni publicly ya. Mereka tidak boleh didengar untuk panggil benda-benda yang private ataupun nickname seperti itu. Yang seterusnya, Queen tidak dibenarkan untuk duduk di atas throne ataupun takhta monarki lain. Contohnya kalau macam dia pergi ke negara lain ke, dan negara itu ada sultan, ada raja dan sebagainya, dan ada throne, ada singgahsana, ada tempat duduk sultan kat situ, dia tidak boleh duduk sesuka hati dekat atas throne sebuah monarki itu. Dan Queen betul-betul take this seriously, sehingga kan pada satu hari itu dia pergi ke set penggambaran Game of Thrones. Adalah Game of Thrones tu punya throne tu kan, tempat duduk macam dalam buat filem tu apa semua. Orang ada yang kata suruh dia duduk lah apa benda semua, tapi dia sendiri tak nak duduk. Walaupun throne tu adalah bukan throne yang sebenar ataupun bukan singgahsana yang sebenar oleh kerajaan monarki ataupun kerajaan institusi diraja dan sebagainya, tetapi dia sendiri tak nak duduk, dia sendiri tak nak terlibat dengan benda-benda yang macam tabu lah, orang kata. Dia tak nak ada apa-apa benda langsung terlibat dengan benda-benda macam ni. Seterusnya, apa yang Queen tidak boleh buat adalah Queen tidak boleh makan sesuka hati. Ya, betul. Kita selalu dengar macam peribahasa ataupun ayat-ayat seperti eat like a king, live like a king, apa semua tu. Tidak semudah itu guys. Queen ini tidak boleh sesuka hati makan benda-benda yang dia nak makan. Di dalam undang-undang keluarga monarki ini, Queen tidak dibenarkan untuk makan beberapa perkara lah. Contohnya macam shell food, shellfish, benda yang bercengkerang macam kerang dan semua tu. Garlic dia tak boleh makan, dan ada beberapa perkara lagi yang mereka tidak benarkan untuk consume, untuk makan. Ini mungkin ada kaitan dengan kesihatan lah, dengan apalah, mungkin aku tak sure, but again, itulah rules yang telah ditetapkan oleh keluarga ini turun-temurun. Ada benda yang mereka tidak boleh makan, bukan kerana alergik, tetapi keluarga cakap tak boleh. Kau fikirlah sendiri sebab apa. Seterusnya guys, Queen tidak dibenarkan untuk memandu secara bersendirian. Queen dengan King lah, okay? Mereka tak boleh drive sorang-sorang, especially dekat open road. Kalau dekat jalan terbuka apa semua ni, mereka tidak dibenarkan untuk memandu secara sendirian. Tak kira lah umur dia muda ke tua ke, mesti ada teman. Itu pun kalau memang betul-betul dia nak sangat drive, memang dia gila-gila nak beli Ferrari dan memang nak drive, dia memang kena ada teman. Dia tidak boleh nak suka-suka hati drive sorang-sorang dia pergi kedai mamak ke benda ke, tak boleh guys. Mesti ada protection dia, mesti ada dia punya auxiliary dia, apa-apalah janji. Tak boleh drive sorang. Cerita dia memang kalau kau jadi king ke, jadi queen ke, say goodbye lah to all this kereta-kereta mewah yang ada apa benda semua. Memang cerita dia memang korang tidak boleh drive secara bersendirian. Kena ada teman, kena ada official escort untuk ikut Queen dengan King ni ke mana saja mereka pergi, even saja-saja nak drive suka-suka hati. Okay, dan yang terakhir, benda yang Queen tidak boleh buat adalah keluar ataupun pergi ke mana-mana tanpa security guard, tanpa bodyguard, tanpa ada pengawal langsung. Even dalam rumah, even dia punya palace yang dekat Scotland ke apa benda ke, rumah tu sendiri, ke mana mereka nak pergi, kena ada orang escort, kena ikut. Sehinggalah dia nak tidur, barulah orang tak boleh ikut dia ke bilik tidur. Faham tak? Segala bilik yang dia pergi kena ada escort, kena ada official. Paling-paling tidak dia punya orang gaji ke apa, mesti kena ada. Even kalau kat dapur ke apa ke, mesti ada official, mesti ada bodyguard. So privacy untuk orang yang bernama King atau Queen ini sudah tentu sudah tiada lagi, kecuali mereka nak tidur. Itu pun tak tahu, mungkin dia ada kamera kat bilik ke apa, tak siapa pun tahu. Tapi itulah realitinya guys. Kita selalu tengok betapa indahnya jadi anak raja, betapa indah, betapa bestnya jadi sultan, jadi raja dan sebagainya. Tapi kita tak tahu, kita tak sedar apa yang mereka lalui, apa yang mereka tempuhi hari demi hari untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang raja ataupun ketua negara ataupun whatever it is. Benda tu nampak indah, nampak best sebab ada duit untuk spend dan sebagainya, tetapi no one knows what they've been through. Tak kira lah siapa dalam dunia ni yang kita tengok macam bestnya hidup dia, bestnya tu, bestnya dia ada duit kaya boleh spend sana sini. You tak tahu guys, you tak tahu dia happy ke tidak ke. Alright, so guys, sampai di sini video pada kali ini. If you like this video, please share the video, comment down below. If korang tak suka, lantak korang. Right, I couldn't care less because I'm doing this video for the one that loves my video. Orang suka tengok video aku. Bagi mereka yang tak suka,
Sorry guys. Stay healthy, be positive guys, be a good Muslim as always. Kerja malam Lailatul Qadar dan nak habis ni, dan ujung-ujung ni, make the best out of it. Aku pun akan kurang-kurang buat video, sebab tu korang bulan puasa ni aku kurang buat video actually. Sebenarnya memang aku tak nak fokus sangat kat buat video ni. But yeah, again, I'm missing you guys. Thank you so much for watching guys. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.